الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Idul Fitri yang berbahagia sekalian, sama-samalah kita melahirkan kalimah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita menyelesaikan ibadat puasa sebulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan selamat. Ramadan telah pun pergi, tetapi arti Ramadan masih berada dengan kita dan terikat di lubuk hati kita. Ramadan mengajar arti tunduk dan patuh terhadap perintah Allah yang Maha Esa lagi kuasa. Ramadan mengajar kita arti sabar dan tambah dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang di permukaan bumi Allah Ta'ala. Ramadan mengajar arti tunduk dan patuh terhadap Allah selaku kita seorang hamba yang mengabdikan diri walau dalam keadaan mana sekalipun. Sama ada susah, senang, miskin, kaya dan sebagainya. Ramadan mengajar kita arti tolong-menolong antara satu sama lain. Yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah, yang kaya memberi pertolongan kepada yang miskin. Muslimin dan muslimat yang berhari raya sekalian, di pagi hari raya yang bertuah ini juga semua kita berpakaian baru-baru dengan berwarna-warni dan berbagai bentuk ragam. Ada yang berjubah bentuk Arab, ada pula yang bercorak Melayu. Kita semua bernanti-nanti, bertunggu-tunggu untuk menyebut kedatangan Idul Fitri dengan gembira serta bersuka hati dengan kaum kerabat. Tetapi hanya bagi mereka yang ada kemampuan sahaja. Alangkah dengan suka hati dan gembira ini kita terlupa kepada segolongan masyarakat kita yang tidak ada kemampuan seperti kita. Adakah kita terlupa kepada fakir miskin yang bapa yang tidak ada duit untuk membeli pakaian yang baru untuk anak-anak mereka? Apakah lagi untuk diri sendiri, baju tak berselisih ganti seperti orang lain. Yang pakai di tahun lepas adalah baju raya di tahun ini. Ini adalah kenyataan yang masih ada di tempat dan di kampung kita. Adakah kita masih terlupa kepada nasib-nasib anak yatim yang kehilangan ibu dan bapa, yang mana anak-anak tiada tempat bermanja seperti anak-anak orang lain? Adakah kita masih terlupa kepada orang-orang tua, ibu bapa, datuk dan nenek kita yang tua? Adakah kita sebagai seorang anak mempedulikan mereka dengan sebelumnya, ataupun tinggal mereka dalam keadaan yang duka cita? Kalau perkara ini masih ada dalam masyarakat kita, maka perlulah kita memperbaiki dan mengubah
dengan secepat mungkin. Kalaulah kita sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat, hari ini kita diuji oleh teknologi. Dulu kita takut anak-anak kita tunggu dapat terotak, tengok terotak. Hari ini diuji lagi terus. Bukan anak-anak, bukan budak-budak, tetapi semua lapisan termasuk budak, orang dewasa, orang-orang tua, dan kita sendiri ditimpa dengan bala lalai dengan teknologi media, seperti dengan Facebook, dengan Line dan Instagram. Berbalah suami isteri bercerai dengan sebab Facebook dan Line. Hari-hari mereka tunggu menirap atas smartphone bermacam-macam pengguna. Habis masa, buang masa tanpa dapat keuntungan di sebaliknya. Patah Arab berkata, Al-waqtu kasayfi wa illam taqta'hu qat'aka. Artinya, masa itu seperti pedang. Kalau kamu tidak potongnya, tentu dia potong kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, segarkanlah, taatkanlah kepada Allah. Janganlah buang masa menjadi sia-sia. Hendaklah bersolat, banyakkanlah baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengajilah Quran dan hadis, ikutilah jenazah ke kubur, hubunglah silaturahim, ziarahlah orang sakit, banyakkanlah sedekah, bangunkanlah waktu malam bersujud, puasakanlah sunat selepas ini, tolongkanlah sesama kita, berikanlah kesukaan kepada orang, janganlah menyakiti orang, tolonglah orang dizalim, berikanlah salam, katakanlah dengan perkataan yang baik, senyumkanlah kepada saudara kita, buatkanlah kebaikan kerana waktu itu sentiasa berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang kaum muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, banyak mana di hari ini timbul balah di antara adik-beradik sebab harta dunia. Sedikit perselisihan menyebabkan tidak tegur, tidak datang ke rumah. Sedangkan mereka dalam keadaan kenyang dan mewah senang. Bukan harta yang menjadi sebab balah itu buat mereka lapar pun. Memang renggang di antara keluarga disebabkan dunia. Beberapa banyak anak tidak patuh kepada ibu bapa setelah mereka senang. Setelah ibu bapa menyerah harta kepada mereka, beberapa banyak anak tidak patuh kepada dua ibu bapa. Ibunya makan nasi dengan lauk, sedangkan anak dia tu makan nasi dengan ragi. Anak masuk ke dasar, ibu makan nasi di tepi jalan. Banyak mana suami seorang isteri tidak peduli kepada ibu bapanya kerana halal kepada bini. Beberapa banyak orang yang tidak pernah membeli sesuatu pun kepada dua ibu bapanya. Sebuku mani pun tak ada halal pada masa ini. Dengkangnya hati, kerahnya hati ya, kedekung punya hati ya, sayangnya rugi dia tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila beliau masuk dalam rumah, dia sebut dengan perkataan kepada ibunya, Rahimatillahu kama rabbaitani shaghiran. Allah rahmatkanmu seperti mana engkau membesarkanku ketika aku kecil. Berkata ibunya pula, Rahimatallahu kama bartanin kabiran. Allah rahmatkanmu seperti mana engkau buat baik kepada aku ketika aku tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membawa air minum kepada ibu bapanya. Sedangkan ibu bapanya, ibu yang tu duduk tidur. Beliau tunggu situ hingga ibu bangun. Takut apabila ibu bangun tu ada tipu air minum.
Manakah orang seperti Ibnu Mas'ud? Manakah orang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Banyak mana orang yang tidak sanggup tunggu ibu bapanya di hospital ketika mereka sakit. Tidak sanggup bawa ibu bapanya ke klinik. Tak ada kau tu, tak ada kau ni. Takut tak ada kerja. Kerana apa? Kerana dunia. Kalau kerana kerja tu dia semua. Tetapi kerana ibu bapa ya tak ada. Nak jenguk ibu bapa ya pun tak ada. Dengan kawan ku semua dah. Kerana apa? Kerana dunia. Kerana mencari harta, menyebar rendah dengan ibu bapa, adik beradik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sidang muslimin dan muslimat yang berhari raya sekalian, kalaulah kita pula sebagai anak, adakah kita sebagai seorang anak yang taat kepada dua ibu bapa? Ataupun kita sebagai seorang anak yang sentiasa menyakiti hati ibu bapa? Seorang ibu dan bapa ini melihat kejayaan anak bila besar nanti. Mereka menyusu dan melihara kita. Mereka menghantar kita untuk belajar, harapan untuk menjadi nawi di waktu tua nanti. Tetapi perlakuan anak sangat menyedihkan ibu dan bapa. Setengah anak lawai kata-kata ibu bapa. Setengah anak ada yang pukul dua ibu bapa. Setengah anak ada yang sanggup tinggal ibu bapa dalam keadaan susah dan miskin, dengan tidak padu, sakit, demam, kenyang ataupun lapar. Dan ada juga setengah anak yang sanggup membunuh ibu dan bapa. Waliyazubillah min zalim. Kalau sifat seperti ini masih ada dalam diri kita seorang anak, maka baiklah, kerana tabiat ini akan membawa kita jauh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dengan kita dengan satu kisah. Kisah ini berlaku ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia ada satu keluarga, ada ibu dan anak yatim seorang. Ketika dia duduk dia tu sangat susah, cari pagi makan malam. Apabila anak yatim yang besar tu, anak yatim untuk kerja keluar, bawa lama-lama tu anak yatim nikah. Bawa nikah apa tu? Boleh dengan retina kaya. Boleh dengan retina kaya. Tu tak lama ke tu, dia nego tu, Tuhan dia rezeki kepada dia, beri kemudahan kepada dia tu, dia dapat jaya dalam pekerjaan ayah. Maka ibu bapa dengar cerita, tinggal berita, kata anak sekali anak dia ni kaya dah, seni dah. Maka harap-harap apa ibu dia tu nak boleh minta upah lah anak dia tu. Dan sampai satu hari ibu dia tu pergi mana dia, bawa siapa anak dia tu. Ketika tu anak dia tak ada rumah, anak yatim tu tak ada rumah. Anak tu pergi berniaga, ada rumah itu ada menantu dia. Maka dia panggil anak dia, tak ada. Panggil menantu dia, senyap. Menantu dia tahu, kata tok tua yang siapa rumah. Tetapi menantu tak tahu, muka tok tua yang mari dengan susah, dengan baju gugup. Tapi dia buat tak meru, buat tak padu. Ibu yang pun bungu lah nak ke rumah anak dia tu. Tu tak lama, anak yang menega, anak menega santai kelik. Bawa kelik sampai rumah pak tu. Koti merah dia. Mari pak, ngadu dia lagi ya. Dia kata, apa? Nampak tengok ibu ben. Nak orang minta tu minta ni. Nak buat kita sesak lah tu. Maka apabila ibu yang dengar tu, sedih. Sedih ke ibu yang tak kata apa lagi. Dia panggil nanti tak nyaman.
Patut sedih lagi, anak dia sendiri tu turut lagi ni ya. Maka ya amat mak dia ni. Anak hati sana amat mau dia ni. Gua turut ini ya. Maka ibu yang apa? Klik. Ketika tengah jalan ibu yang klik tu, dia nangis. Dia kata nanti, anak ni, anakku, ketika mu halu dulu tu, aku pegang mu dengan susah payah. Kalau dalam mulutku ni ku jauh bikinmu lagi. Apabila mu besar, mu ada kemampuan sikit, mu lupa padaku. Mu tak ingat total ke apa doa mu ke kamu dah. Dan sampai satu lagi, anak dia tu ikut nega. Bawa anak ikut nega tu, siapa di tengah jalan ada punyamu. Ada punyamu ngapah balik dia. Balik anak jatuh ya tu. Balik anak ngapah, tangan kaki ngerak. Maka mata menjolek. Walian billahi min zalim. Jauhkanlah kita dari sifat ini. Oleh itu kembalilah kita dengan taat kepada ibu dan bapa. Kembalikanlah kita melihat keadaan hidup ibu dan bapa, sama ada ibu kita tu senang ataupun susah. Kembalikanlah, jangan menyakiti ibu bapa, sama ada dari perkataan kita dan perbuatan yang buruk. Jadikanlah anak yang berguna kepada ibu dan bapa, keluarga dan masyarakat. Semoga mencapai keridaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعه واعلموا أن الله يحب المتقين. Sidang kaum muslimin muslimat, dua perkara lagi, perkara yang kita tidak patut sama sekali kita tinggal, yaitu puasa 6 hari selepas raya ini. Banyak orang yang tinggal, tidak menghidup sunat ini, hampir-hampir menjadi sunat mahjurah, sunat yang dihijrah oleh kebanyakan orang Islam. Dulu selepas raya, semenjak hari pertama lagi, orang-orang Islam masih malu hendak makan siang hari kerana menghormati orang yang berpuasa 6. Tetapi sekarang tidak lagi, tidak segan lagi, tidak malu lagi. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shoma Ramadana summa ba'atyahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Maksudnya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian ia ikutinya dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal,
Nascaya adalah puasanya seperti puasa setahun. Imam Nawawi rahimahullah berkata, satu hasnah diganda dengan 10, maka 1 bulan Ramadan kita berpuasa berarti kita dapat 300. Manakala 6 hari pula 60. Berarti kita dapat pahala semua 360, iaitu dapat pahala seperti setahun kita berpuasa. Satu perkara lagi yang patut kita mengambil berat, iaitu hendaklah kita ambil berat tentang ziarah kubur, khususnya pada hari raya 6. Ziarahkanlah. Rasulullah SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyadatil kuburi fazuruha fa innaha tazakkirukum al-mauta. Rawahul Muslim. Maksudnya adalah aku dulu larang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahkanlah, maka sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kamu akan mati. Sidang muslimin muslimat, marilah sama-sama kita berdoa dengan penuh khusus, penuh tawaduk, rendah diri kami kepadamu ya Allah. Kami menadah tangan, mengangkat tangan, memohon kepada Engkau ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua orang Islam, lelaki dan perempuan, orang mukmin dan mukminat, lelaki dan perempuan. Sesungguhnya kami, walau kami telah berpuasa, telah beribadat di bulan Ramadan ini, kami rasa masih banyak perkara yang kami tidak lakukan. Bahkan yang kami telah lakukan kurang tidak sempurna. Ya Allah, sempurnakanlah, ampunkanlah, tampungkanlah kekurangan kami. Kami tidak sanggup menanggung azab Engkau di akhirat nanti. Kami semua ya Allah menghadap kepadamu setelah kami menunaikan ibadat puasa, maka perkenankanlah ibadat kami. Terimakanlah ya Allah. Itulah yang kami mampu. Kami hamba Engkau ya Allah. Kami cinta dan kami kasih kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Telah berkorban tentang tenaga jiwa mereka untuk kami ya Allah. Semenjak kami kecil lagi ya Allah, ibu kami kerana mereka mengandung kami dalam susah payah. Bapa kami pula bekerja berat, tidak tidur, tidak makan, mencucur peluh dengan penat letih kerana kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa isteri kami kerana mereka banyak korban kerana kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami kerana kami amat kasih dan sayang kepada mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa anak bina kami, dosa-dosa adik-beradik kami, dosa-dosa orang Islam semua di seluruh dunia yang mati dan yang belum mati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin, wa na'udzu min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon padamu redha dan syurgamu serta semua perbuatan dan perkataan yang mendekatkan kami kepadamu, dan kami lindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu. Semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, pada hari ini kami berhimpun di sini untuk sama-sama sujud dan rokok memohon kepadamu ya Allah. Kerana itu kasihanilah ya Allah kepada kami, sayangilah dan cintailah kami. Kami mohon mengadu dan merayu kepadamu atas semua kesusahan,
dan kebayahan kami. Jika suatu hari nanti kami mati, izinkanlah kami mengucap la ilaha illallah di penghujung hidup kami. Matikanlah kami dengan husnul khatimah. Jangan sekali-kali ya Allah Engkau matikan kami dengan su'ul khatimah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga, dan janganlah Engkau jadikan kubur kami menjadi lubang neraka ya Allah. Kami sangat mengharap ihsan dan rahmat-Mu sewaktu diserah surat di padang mahsyar nanti. Jadikanlah kami menerimanya dengan tangan kanan kami ya Allah. Mudahkanlah kami melalui titik sirat dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami merayu dan memohon kepada-Mu. Jadikanlah kampung kami ini kampung yang baik, kampung bahagia, kampung yang tidak ada maksiat dan dosa. Tanamkanlah dalam jiwa penduduk kampung kami hati yang baik, lemah lembut, agar mereka bersatu, tidak berpecah, tidak berbalah. Jadikanlah orang-orang tua kampung kami menjadi contoh dan teladan. Allahumma aslih syabab al-muslimin wa habib ilaihim al-imana wa zayyinhu fi qubulihim wa karrih ilaihim al-kufra wal-fusuqa wal-isyana waj'alhum minar rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah keadaan pemuda-pemuda kami. Tanamkanlah ke dalam jiwa mereka keimanan yang kuat kepada-Mu, dan jadikanlah iman itu indah dalam hati dan jiwa mereka. Jauhlah mereka daripada kubur, kefasikan dan maksiat, dan jadikanlah mereka orang-orang yang lurus dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah ibadat kami. Apa jiwa yang kami telah lakukan di bulan puasa ini, kami dapat lakukannya selepasnya. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa ingat dan kasih kepada Engkau ya Allah. Kami dapat hadir salat jamaah setiap waktu ya Allah. Kami dapat menghidup sunat-sunat Nabi Engkau ya Allah. Salah-salah sunat kami amalkannya. Baca Al-Quran kami dapat amalkannya setiap hari, pagi dan petang ya Allah. Jadikanlah kami orang berilmu serta beramal, bukan orang berilmu tidak beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu
Yuk. Rồi ở đây cơ. Chị. À đây à. Đây đây. Đi, đây đây. Đi, Bác. Bên ngoài đây. Ba giờ không thầm. Đấy. Đi các bạn ai đây? Thầm đi đây. Đang hết đấy. Đi hết đi. Đang hết đâu? Đang hết đâu? Người gặp Ini di halal, ini hardcore-nya jalan. Nah, sama-sama. Jadi, ayo Allah. Jadi ayo. Insyaallah. Ya. Mak Allah. Ada mak. Ayo deh. Gimana? Ya, sama-sama. Iya, ayo deh. Ayo deh. Kayak deh ya. Ya. Nah, kayak deh. Nah, kira ya deh. Kayak deh. Wih, kayak deh. Kayak deh lah. Ya, sama-sama. Ada nih. Ada lagi ya, Mak? Ada lagi ya. Sama. Sih, kalau kayak deh. Ya, sama-sama. Ini, deh. Kali lagi. Jadi aja. Live. Ada live nih. Ada nih. Video. Ya nih. Ayo teh ini. Di mana ilah nih? Pak. Ya nih. Ya deh. Oh, adik-adik. Ayo deh. Mana Mi? Tahu? Apa? Oh.
Ganti baju ya. Mana? Oh, adik. Baik. Nah, oh. Lagi weh. Adik. Ya, sama-sama. Baik. Ada mati deh. Ada. Oh, maaf semua ya, maaf semua. Ada ya, Mak? Oh. Ada sah. Oh ya sama-sama. Ya. Salam. Dek. Akhir roti le, Mak. Ya, sama. Oh, sama-sama. Maji dia? Maji kapal lagi. Oh, sama-sama. Amin kan? Amin dua. Berapa tu kan? Oh.